contoh gitu. Walaupun suami mereka tak solat, selagi mana suami mereka tidak murtad, orang perempuan ini senang sikit masuk surga, kerana Allah tidak bebankan kepada orang perempuan untuk bertanggungjawab terhadap suami mereka. InsyaAllah mereka tetap masuk surga selagi mana mereka ni muslimah, mukminah, dan yang disebut sebagai salihah. Allah tidak akan tanya mereka terhadap suami mereka. Orang laki-laki susah sikit. Banyak soalan orang laki-laki nak kena jawab. Pasal faraid dapat banyak kan? Ya tak? Jadi nak kena jawab soalan banyak sikit. Akan tetapi pada petang ini saya nak melebarkan sedikit pembahasan kita. Isteri-isteri yang kalau sudah mendapat suami yang mukmin, suami yang saleh, orang perempuan kena garis bawah di sini. Anda wajib taat. Kalau anda tidak taat kepada suami yang saleh, suami yang musleh, suami yang mukhlis, suami yang mukmin, tak? Anda tak respect dengan suami anda. Anda leza lagi mulut dengan suami. Berdasarkan hadis-hadis, anda tidak akan cium bau surga. Ini saya nak tambah supaya adanya keseimbangan. Bila kita sebut tentang anak-anak, kita sebut tentang suami-suami, kita sebut tentang bapa-bapa, dan kita kena sebut juga kepada orang perempuan yang hadir. Kisah yang paling mudah yang boleh kita jadikan sebagai sandaran, yakni Muaz bin Jabal, satu pemuda yang masuk Islam awal ketika Nabi SAW utuskan Muaz. Nabi utuskan yakni Mus'ab bin Umair di Madinah. Beliau di antara pemuda yang masuk Islam awal, seorang peniaga yang hebat, budak yang cerdik, yang mudah hafal Quran dan hadis, sehingga kan kata Nabi, a'lamu ummati al-halal wal haram, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Sehingga kan Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah Muaz masih hidup, sudah tentu aku akan calonkan beliau sebagai penggantiku. Macam gitulah. Orang yang hebat ini yang Nabi utus beliau ke Yaman untuk berdakwah. Ketika beliau berada di sana, beliau nampak beberapa perkara yang tidak enak dilihat. Ketika beliau balik ke Yaman, ke Madinah seketika, beliau beritahu kepada Nabi kata-kata ini yang kita nak jadikan pelajaran, khusus kepada orang perempuan. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, engkau utus aku ke Yaman di negara Ahlul Kitab. Di sana ramainya orang-orang, yakni Nasrani, orang Kristian. Sampai sekarang ibu-ibu, anda kalau ke Yaman, anda bukan saja lihat ada satu tempat yang ramai orang Syiah, ramai orang Sunni, tetapi ada juga ramai orang-orang Arab yang berpakaian jubah dengan sarban, memang berbahasa Arab tapi orang Kristian sampai sekarang. Itu terbukti, tak? Ketika itu kata Muaz bin Jabal kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berdakwah dengan mereka. Aku lihat pada awalnya orang-orang Nasrani di Yaman ini, mereka menghormati, mereka memuliakan pendeta-pendeta mereka. Mereka memuliakan ini rahib-rahib mereka itu, sampai mereka rukuk dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Bukan itu bab kita nak bincang. Tapi kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, aku rasa engkau lebih hebat, aku rasa engkau lebih mulia, aku rasa engkau lebih layak untuk kami sujud dan kami sembah. Ini kata Muaz bin Jabal. Ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, ketahuilah, sekiranya manusia diizinkan menyembah sesama manusia, nescaya aku akan perintah agar anak-anak menyembah kepada kedua ayah dan ibu mereka, dan isteri-isteri menyembah kepada suami mereka. Ini bab yang saya nak bawa. Yang saya nak ceritakan orang perempuan jangan happy kalau minggu lalu saya sebut easy masuk surga. Walaupun suami tak solat, anda jangan risau. Selagi mana mereka tak murtad, anda jangan komplain kepada ini mahkamah syariah. Apatah lagi minta cerai, jangan. Walaupun isteri tak solat, suami tak solat, isteri yang salihah akan masuk surga. Kerana Allah tidak tuntut orang perempuan untuk menjawab soalan suami mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar, yang mana orang perempuan tadi tidak dipersoalkan tentang suami mereka. Tapi yang kita nak bawa di sini, orang perempuan yang dapat suami-suami yang saleh, suami yang tidak tinggal solat, yang menjalankan tanggungjawab dengan baik, suami-suami yang baik menurut kacamata Allah dan Rasulnya, orang perempuan wajib taat. Kata Nabi, kalaulah
dalam Islam diperbenarkan manusia menyembah sesama manusia, pasti yang pertama akan suruh anak-anak ni menyembah kepada ayah dan ibu mereka. Aku akan suruh orang-orang perempuan menyembah kepada suami mereka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu kepada kita bahawa orang perempuan kena garis bawah di sini. Mereka nak masuk surga senang, mereka tak payah menjawab soalan suami mereka. Tapi mereka kena iaitu taat kepada suami mereka. Inilah wali yang telah berpindah ketika mereka angkat ataupun bernikah. Yang menjadi wali kepada orang perempuan adalah suami mereka. Selagi mana suami mereka ni baik, maka mereka wajib bukan saja taat dalam hal-hal yang kita dah sebutkan, la ta'ali makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Hadis itu selagi mana perkara-perkara tidak bersangkut paut dengan maksiat, wajib taat. Maka kita beri sedikit tekanan, pressure kepada orang-orang perempuan yang mana mereka wajib taat kepada iaitu suami mereka. Apabila suami mereka suami yang soleh, suami yang baik. Maksud saya di sini, kalau orang perempuan ini soleha, baik, rajin ibadat, misal kata belajar agama, rajin solat tak tinggal, malah solat sunnah, puasa-puasa sunnah, tapi kalau mereka tidak hormat suami mereka, apatah lagi mulut leza, bahasa saya ada harapan masuk neraka, macam gitu. Begitulah dengan anak-anak yang hadir. Daripada hadis tadi kita dapat mengetahui, Nabi sebut kalau dalam Islam boleh manusia menyembah manusia, anak-anak kena sembah kepada orang tua. Artinya kalau anak-anak hari ini hebat macam mana, alim sekalipun, tak? Tapi kalau mereka kurang hajar dengan orang tua, hadis-hadis menyebut bukan saja tidak masuk surga, tidak cium bau surga. Ini yang saya sebutkan. Di akhirat nanti, yang mana dalil kita nak bawa seolah-olah tidak ada transfer pahala, dia tak boleh rewang-rewang lagi, nak tolong-tolong tak boleh. Hari ini, ya tak? Mari, siapa-siapa pun, kalau mereka terasa nak minta sesuatu, minta. Kita dah sebutkan banyak kali, tapi apabila wafat salah seorang, suami ataupun isteri, ayah, ibu ataupun anak, ketika itu tidak ada lagi iaitu bantuan. Nanti di yaumul mahsyar Allah SWT akan menjadi iaitu hakim yang seadil-adilnya. Sebab itulah apabila Nabi beritahu kepada Muaz, "Yahai Muaz, ketahuilah yang kau cakap dahulu. Engkau tengok di Yaman orang-orang Nasrani menyembah pendeta-pendeta mereka sampai mereka rukuk dan sujud, dia tak? Kalaulah misal kata boleh kita menyembah manusia, dalam Islam Allah akan perintahkan supaya ini anak-anak menyembah kepada orang tua. Tapi ketahuilah Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Allah perintah supaya kita menyembah hanya kepada Allah. Sesama manusia tak diperbolehkan. Kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua hanya kita disuruh berbuat baik. Bayangkan kata Nabi, sedangkan kepada ayah dan ibu hanya disuruh berbuat baik, dilarang menyembah, apatah lagi aku. Aku tak ada kena-mengena dengan anak seseorang, ya tak? Maka aku juga dilarang daripada menyembah-nyembah. Kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, alla ta'budu illallah. Ketahuilah, hendaklah kamu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah SWT dalam Al-Quran, anni lakum minhu nazirun wa bashirun. Ketahuilah aku hanya sebagai utusan Allah, hanya memberikan berita gembira dan ada ketika memberikan ancaman-ancaman. Kemudian barulah kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, la tatruni kama ataratin nasara ala Isa bin Maryam. Kata Nabi kepada Muaz, wahai Muaz, jangan kamu dewa-dewakan aku seperti mana orang-orang Nasrani mendewa-dewakan Isa bin Maryam. Kata Nabi, waqulu, hendaklah kamu berkata, ana Abdullah, aku ini hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak berikan penekanan kepada semua yang hadir. Kalau nak minta, sekarang minta. Masing-masing minta hak masing-masing. Khusus kepada anak-anak yang hadir. Minta hak anda kepada ayah dan ibu anda. Minta di antaranya hak tarbiyah ilmiah. Tarbiyah yang bersangkut paut dengan ilmu. Pendidikan daripada sudut ilmu tauhid anda kena tuntut hari ini. Di akhirat nanti tidak ada lagi anda boleh tuntut.
Kalau harta nak minta, minta, tapi bagi saya tak penting. Minta supaya anda jangan sampai tidak minta, supaya bapa anda ajar anda siapa Tuhan yang wajib disembah. Jangan sampai anda tak minta hak anda, supaya bapa anda ajar anda supaya boleh anda baca Quran dengan baik. Minta bapa anda supaya mereka boleh mengajar anda akhlak yang mulia. Minta dan minta, sekarang minta. Itu yang Nabi sebutkan, kata saluni, kata Nabi. Wahai Fatimah, minta aku sekarang, kau nak minta apa? Hatta min mali, kata, daripada harta minta ma syi'tum, apa yang kamu nak, kata Nabi SAW. Jadi anak-anak hari ni kena minta, dan bapa-bapa tak minta pun kena kasih. Isteri-isteri hari ni minta hak anda kepada suami anda yang hadir. Minta hak pendidikan rohani, bukan saja nak beli beg, beli kasut. Tapi minta hak supaya kita dipastikan yang mana suami-suami ini memberikan, iaitu pendidikan rohani yang sempurna. Dan petang ini alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir suami, bawa isteri-isteri anda memberikan hak isteri anda. Anda menjalankan tanggungjawab anda. Ayah-ayah yang datang, yang membawa anak-anak, anda telah memberikan hak anak-anak. Dan mudah-mudahan anda telah bertanggungjawab kepada apa yang Allah bebankan kepada anda. Sama ada suami, isteri, ayah, ibu, semuanya kita sebutkan di sini. Mudah-mudahan masing-masing menjalankan tanggungjawab dan masing-masing telah yang memberikan hak masing-masing. Mudah-mudahan nanti di hari esok apabila kita berhadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing tak boleh lagi dakwa-dakwi. Masing-masing tak boleh lagi tuntut di antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan pada petang ini kita datang, masing-masing juga mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mukadimah ini kita jadikan sebagai pelajaran yang mudah-mudahan Allah SWT akan menghitung apa yang kita lakukan ini sebagai salah satu daripada bukti yang kita cuba menjalankan tanggungjawab dan amanah yang Allah bebankan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkati apa yang cuba kita sampaikan. Alhamdulillah, kita kembali kepada kuliah keluarga ataupun pelajaran akhlak yang kita sering sebutkan di sini. Setiap petang Ahad kita datang bersusah payah, meninggalkan segala kehendak nafsu kita, meninggalkan segala urusan peribadi kita. Walaupun kita penat, tapi kita terasa bahawa majlis-majlis sebegini sangat perlu saat ini untuk membantu kita menjalani kehidupan yang sangat penuh dengan pancaroba. Tidak ada kekuatan iman, kita khawatir harta yang banyak tidak memberi erti, malah dia menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Kita khawatir apabila kita diberikan kemewahan hidup tapi tidak adanya roh Islam dalam rumah tangga kita. Khawatir nanti di antara satu dengan yang lain tidak memberikan penghormatan, malah tidak menghormati di antara satu dengan yang lain. Maka kita namakan kuliah ini kuliah keluarga, yang kita bincang di dalamnya di sana sini adanya adab-adab dalam kehidupan, yang mana pelajaran akhlak yang sangat penting lagi mustahab. Dalam bahasa Arab disebut muhimmah. Itu benda yang sangat-sangat important. Pada minggu lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat selesaikan hadis yang ke-8, tolong rujuk pada bab yang ke-14. Bab fil iktisadi fil ibadati. Bab mengajar kita supaya tidak kurang dalam beribadah dan tidak melebih-lebih, yakni bersederhana. Ataupun hadis yang ke-149 menurut urutan buku, tolong rujuk, itu kita selesaikan pada minggu lalu. Hadis itu kalau kita lihat nampak macam panjang, tapi 2 minggu aja selesai, kira macam champion. Nampak macam panjang. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai Abu Juhaifah. Nama beliau disebut di situ Wahab bin Abdullah. Awal kisah cerita mengkisahkan kepada kita bagaimana Nabi mempersaudarakan akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempersaudarakan di antara dua sahabat yang masyhur, iaitu Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tapi isi ataupun maudu, iaitu topik yang kita bincang, yang kita kaitkan dalam